Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ni? Puasa ke tak puasa tu? Okey. Hari ini kita akan sambung tajuk baru, iaitu unit yang ke-7 yang bertajuk Ikhtiar Hidup. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, sebelum tu, siapa yang ada buku teks, bolehlah buka muka surat 70. Okey. Sediakanlah pensel antum untuk buat nota sikit-sikit. Okey, dah sedia Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Pertama sekali, Ustazah nak antum ingat semula maksud ikhtiar hidup ni. Maksud ikhtiar hidup ni antum dah belajar waktu tahun 4 dulu. Okey, jom kita tengok apa maksud ikhtiar hidup. Okey, ikhtiar hidup merupakan masalah yang harus diatasi melalui usaha-usaha yang mampu dilakukan. Dalam bahasa Inggeris, maksudnya survival lah ikhtiar hidup ni. Maksudnya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Tapi ikhtiar hidup dalam TKRS ni, kita fokus kepada ikhtiar hidup ketika di dalam hutan. Jadi, kalau antum tengok dekat sini, ada beberapa situasi Slide seterusnya. Okey, ini adalah situasi ikhtiar hidup. Okey, seperti yang Ustazah cakap tadi, ikhtiar hidup ni kita fokus kepada aktiviti di dalam hutan. Contohnya, kita kehabisan makanan atau minuman, kan? Ancaman binatang, ada masalah perlindungan, ataupun lain-lain situasi ikhtiar hidup dapat dicegah daripada berlaku melalui perancangan dan persiapan teliti dan menyeluruh dari semua aspek, dari segi mental, fizikal, teknikal, material, seperti peralatan, pakaian dan bekalan. Jadi kat sini telah diterangkan ikhtiar hidup ni kita dapat hadapi sekiranya kita ada perancangan yang baik. Sebelum masuk hutan tu, kita ada perancangan dan persiapan yang teliti dan menyeluruh dalam semua aspek. Okey, tengok slide seterusnya. Jadi, apakah punca? Kan, kita kena tahu juga punca-punca situasi ikhtiar hidup ni supaya kita dapat elak daripada punca-punca ini berlaku. Okey, antara puncanya yang utama dekat sini ialah kelalaian manusia itu sendiri, sama ada di peringkat perancangan, persiapan ataupun dari segi pelaksanaan. Kurang pengetahuan dan kemahiran adalah kelemahan yang sepatutnya tidak berlaku jika ingin melakukan aktiviti luar. Maksudnya dekat sini dia kata punca tu ada dua lah kat sini. Satu dari segi kelalaian manusia. Okey, kelalaian dari segi apa? Perancangan dan juga pada peringkat pelaksanaan aktiviti. Contoh aktiviti perkhemahan tu dia pun kurang ambil tahu, kurang endah. Okey, yang kedua tu kurang pengetahuan dan kemahiran. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah maksudnya signaling kan. Signaling ni maksudnya memberi isyarat. Jadi kita dah tahu kan tadi ikhtiar hidup ni kita sedang menghadapi masalah. Jadi ketika dalam hutan kita perlu bagi isyarat lah untuk maklumkan kepada orang yang kita bermasalah. Jadi dalam keadaan genting dan sukar, survivor ni orang yang sedang menghadapi situasi ikhtiar hidup tu lah. Okey. Jadi survivor tu boleh gunakan lampu suluh, penanda berwarna cerah, whistle, pemancar cahaya keselamatan dan cermin untuk menarik perhatian supaya orang maklum kita ada dalam hutan dan sedang menghadapi masalah. Tapi kalau kita tak ada alatan tu, kita bolehlah menyalakan
unggun api, menandakan kita dalam keadaan yang perlukan pertolongan. Okey. Jadi yang ni yang tadi Ustazah dah cakap kan. Ustazah cakap isyarat signaling kan. Isyarat yang kecemasan tu ada macam-macam cara. Whistle, lampu suluk, unggun api, simbol, cermin atau asap. Okey, dekat sini juga dia ajar cara-cara menghidupkan api di hutan. Ada dalam 5 cara. Kalau boleh antum hafalkanlah cara-cara hidupkan api ni. Okey. Yang pertama, gunakan kanta cembung. Okey, tengok gambar di sebelah ni. Ini contoh menggunakan kanta cembung. Okey. Okey, guna kanta cembung seperti ini. Dia 3 sumber je. Of course yang pertama kena ada kanta. Ada kanta, ada matahari, ada bahan bakar. Bahan bakar daripada apa? Daripada sumber-sumber dalam hutan, kayu, ranting dan daun-daun kering. Jadi, macam mana caranya? Antum ambil kanta tu, halakan ke panas terik matahari dan halakan juga kepada bahan bakar tadi. Jadi, api insya-Allah akan menyala. Okey, seterusnya guna besi atau batu api, gunakan mancis seperti biasa, gunakan kuah lampu suluk, gunakan busur panah. Okey. Kita sambung kepada alatan-alatan untuk ikhtiar hidup. Okey, dekat dalam hutan ni, bila kita masuk hutan ni ada tiga bungkusan utama. Nama dia adalah bungkusan ikhtiar hidup. Ada 3 benda utama yang memang kalau tak ada tu, orang kata dia macam keperluan asas lah ketika dalam hutan kan. Yang pertama ialah makanan. Okey, yang pertama makanan. Makanan pun ada ciri-ciri makanan dia. Kalau antum dah ingat lagi, dah jampat dah belajar, contohnya macam oat tu kan semua kan. Tapi ada juga jenis makanan yang kita boleh dapatkan daripada hutan. Okey, itu nanti kita akan bincang lanjut. Okey, perubatan mesti kena ada. Okey, yang seterusnya ialah alat kegunaan. Okey, alat kegunaan. Okey. Seterusnya. Okey, ni Ustazah snap daripada buku teks Kalau antum ada buku teks bolehlah tengok ni. Cadangan aktiviti ikhtiar hidup semasa perkemahan. Ini diberi cadangan kepada sekolah-sekolah untuk buat aktiviti yang berkaitan dengan ikhtiar hidup. Okey, contohnya boleh bacalah nanti konsep dan kaedahnya macam mana. Okey, ni keperluan kumpulan, apa yang perlu ada setiap kumpulan, yang perlu disediakan. Lepas tu kena bagi arahan tambahan kepada peserta-peserta perkemahan yang menyertai aktiviti ikhtiar hidup. Okey, contohnya anda dilarang sama sekali tebang pokok. Okey, tebang pokok kawasan penempatan. Tak boleh tebang pokok. Tidak dibenarkan. Membunuh binatang liar. Membakar hutan semak dan rumput. Merayau-rayau di kawasan hutan. Turun ke sungai atau laut secara sorang-sorang. Menegur atau hairan kepada sesuatu yang ganjil. Ni mulut kena jaga masuk hutan. Membuat bising, mengganggu hidupan lain. Dia macam nak haiwan tahu yang dia masuk dalam hutan. Jangan sesekali. Membuang sampah merata. Kita kena jaga alam sekitar. Melakukan atau melanggar peraturan yang ditetapkan. Okey. Kalau dalam hutan, ini antara peraturan-peraturan yang perlu kita ikut. Okey. Okey, dan antara langkah-langkah keselamatan yang lain yang antum boleh prepare ialah memakai boot, jungle boot, seluar tebal, baju lengan panjang. Okey, pastikan tempat perlindungan selamat dan selesa. Gunakan bahan yang dibekalkan sebaik mungkin. Elakkan daripada makan tumbuhan yang tidak dikenali. Menentukan jalan keluar semasa kecemasan. Okey, ini langkah dan langkah utama yang perlu kita ingatkan peserta perkemahan.
Okey, yang bawah ni ialah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan aktiviti ikhtiar hidup. Okey, benda apa yang perlu titik beratkan yang utama selain daripada keselamatan. Okey, selain daripada keselamatan dan perkara-perkara lain. Apa lagi? Okey, seterusnya. Inilah perkara-perkara utamanya. Okey, keselamatan, makanan. Lagi sekali, utamakan keselamatan. Okey, dia dah mention, dia dah sebut kat sini 2 kali keselamatan. Okey, yang pertama tu keselamatan tu antum boleh bacalah. Keselamatan daripada apa? Mestilah daripada bahaya alam sekitar, alam semula jadi. Bahaya serangan binatang buas, kegunaan tumbuhan sebagai bahan ubatan. Jangan main ambil suka hati bahan tumbuh-tumbuhan itu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh dijadikan ubatan. Reka ganti senjata sebagai perlindungan diri. Penggunaan unggun api. Itu dari segi persiapan kita untuk keselamatan di dalam hutan. Yang kedua, makanan. Kita digalakkan untuk eksploitasi sumber-sumber makanan di dalam hutan. Tapi kena betul-betul kenal pastilah tumbuhan mana yang boleh dimakan dan memerhatikan makanan haiwan tertentu untuk memastikan makanan yang selamat untuk dimakan. Maksudnya apa ni yang C ni? Kalau antum masuk hutan dan antum nampak haiwan makan tumbuhan itu tu, maksudnya insya-Allah tumbuhan itu pun selamat dimakan oleh antum. Maksudnya dari segi pemerhatian antum kepada haiwan yang tengah makan. Okey. Yang disimpan sumber makan yang ada untuk masa kecemasan. Kalau dah tahu penat sangat, jangan habiskan semua. Beringat. Okey, dalam hutan ni kita kena ada langkah berjaga-jaga. Jadi, kalau masuk hutan, makanan tu jangan dihabiskan dalam masa satu hari. Kena ada bekalan untuk masa-masa kecemasan. Okay, yang seterusnya, lagi sekali utamakan keselamatan. Okay, percaya kepada Tuhan, yakin kepada diri sendiri, peka kepada bahaya di sekeliling, kurangkan aktiviti yang membazir. Tapi yang paling utama sekali, percaya kepada Tuhan tu memang utamalah. Kita minta perlindungan dalam hutan. Kita buat solat macam biasa. Kita boleh baca masurat, baca ayat kursi. Dan peka kepada bahaya di sekeliling ni paling penting. Jangan kita seronok-seronok ada dalam hutan. Kita kena sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan. Ataupun contohnya bunyi ke, ada serangan-serangan di sekeliling kita. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan tapak perkemahan. Okey. Ini contoh tempat perlindungan. Ini adalah tempat perlindungan untuk aktiviti ikhtiar hidup sebab kalau ada isu, kita ada masalah dengan tempat perlindungan kita, jadi kita kena ada bersiap sedia dengan tempat perlindungan seperti dalam gambar ni. Okey. Ini adalah sambungannya. Panduan khas tapak semasa menjalani aktiviti ikhtiar hidup. Okey. Yang pertama, dia ada berapa isi ni Okey. Panduan khas untuk kita pilih tapak menjalani aktiviti ikhtiar hidup ni, ada 4 perkara penting yang antum kena ambil tahu. Yang pertama, tapak itu sesuai untuk perlindungan reka ganti. Okey. Maksudnya kat sini, kalau antum memang pasang kemah, tapi in case berlaku sesuatu kepada kemah antum, kat situ juga boleh buat tempat perlindungan baru macam gambar yang tadi tu. Okey. Perlindungan reka ganti, kita tengok sebelah. Perlindungan reka ganti adalah perlindungan yang perlu dibuat sendiri. Menggunakan sumber-sumber yang ada dalam alam sekitar. Seperti yang saya tunjukkan tadilah. Jenis atau bentuk tempat perlindungan berdasarkan tempoh masa. Okey, berdasarkan tempoh masa. Keperluan, saya kecilkan sikit tulisannya.
Okey, keperluan untuk melindungi diri daripada hujan panas. Okey, betul. Jenis berdasarkan tempoh masa. Okey. Pemilihan tapak yang sesuai. Macam mana kita nak tahu tapak yang kita pilih tu sesuai ke tak? Ada 5 ciri ni. Berdekatan sumber air, confirm lah. Berdekatan dengan kayu api yang mencukupi. Terdapat bahan untuk membina tempat perlindungan. Tempat yang rata, tinggi, kering dan mempunyai saliran yang baik. Gunakan alam semula jadi. Okey. Jadi antum kalau boleh ingatlah tapak ni kalau nak pilih bukan suka-suka Kita kena mempertimbangkan 5 perkara ni. Okey, dekat dengan sumber air, dekat dengan kayu api, dekat dengan bahan-bahan untuk kita bina reka ganti. Lepas tu tempat yang rata, gunakan alam semula jadi. Okey, seterusnya mencari dan mengenal pasti sumber air. Okey. Sebolehnya tempat berteduh atau tempat perlindungan hendaklah di tempat yang mudah mendapat sumber air. Sumber daripada tumbuhan, lopak-lopak air, perigi, hujan, tadahan embun. Okey, yang ketiga. Kita dah bincang 3 Yang pertama tadi boleh sesuai untuk buat reka ganti. Yang kedua, ada sumber air, ada sumber makanan ke tak? Okey, ada sumber makanan ke tak? Kita tengok sebelah. Tengok ni. Okay. Maksudnya kan yang kat sini ada tak sumber makanan dalam bentuk haiwan atau tumbuhan. Tapi kena tengok juga tumbuhan dan haiwan mana yang antum boleh makan. Jadi kat sini dalam buku dah ada cakap dah, antum boleh baca baca betul-betul. Sebab kita tahun ni periksa bertulis tahun 6 saja. Jadi antum kena baca betul-betul lah silibus tahun 6 ni. Okay, kebanyakan tumbuhan dalam hutan boleh dimakan. Sekiranya kita was-was, kita boleh matikan apa yang monyet atau burung makan. Okey. Kalau diorang boleh makan, maksudnya kita pun boleh makan. Anda boleh mencuba sedikit tumbuhan tersebut dengan lidah. Sekiranya terasa pedas atau menggigit, ianya beracun. Okey, kalau nak rasa sendiri pun boleh, tapi kena rasa sikit. Okey. Kita rasa sikit. Kalau dia tak pedas atau menggigit tu maksudnya dia tak beracun. Anda juga boleh menggosok tumbuhan pada lengan sekiranya terasa gatal. Elakkan daripada memakannya. Sebab itu berhati-hati apabila jumpa tumbuhan atau buahan yang mengandungi banyak lendir. Kerana ianya juga bahaya. Jadi antum dah tahulah kat sini ciri-ciri tumbuhan yang pedas, terasa pedas. Lepas tu bila kena kat badan rasa gatal dan bila berlendir maksudnya tumbuhan itu dalam kategori yang tidak boleh dimakan. Okey, contohnya dia tunjuk contoh kat sini. Okey, dia bagi tahu mengenal pasti tumbuhan yang boleh dimakan seperti buah, daun, ubi, umbut atau kulat. Mengenal pasti binatang atau hidupan yang boleh dimakan seperti burung, ikan, hidupan laut, binatang-binatang kecil dan mengerti cara-cara menangkapnya. Tahu membuat atau mina jerat asas. Tahu membuat dan menggunakan pancing. Jadi, kalau kita nak cari tempat perkhemahan ni, kita kena tengok juga sumber-sumber macam tadi yang dikata. Sumber air dan juga sumber makanan. Makanan pun bukan sembarangan ada makanan yang boleh, tumbuhan yang boleh ataupun tumbuhan yang tak boleh. Okey. Ni dia bagi tahu ciri-ciri bawah ni. Ciri yang perlu dielakkan untuk dimakan: pedas, pahit, mengeluarkan getah berwarna putih. Okey, sambung lagi kat situ. Dia ada sambungan lagi. Ciri-ciri yang tak boleh dimakan. Minta maaf tak nampak. Tengok yang D, rasanya menggigit lidah. Tumbuhan yang mempunyai banyak lendir, tumbuhan yang kurang pasti dimakan atau tidak. Okey. Yang ni antum kena baca Tumbuhan yang boleh dimakan. Okey, tengok ni. Ni kategori tumbuhan yang boleh dimakan. Yang ni kategori tumbuhan yang boleh dibuat ubat. Okey, ni saya tunjuk gambar sikit. Tumbuhan yang boleh dimakan: daun semanggi, begonia, pohon, pokok sayur, paku pakis ni kan. Siapa tak kenal paku pakis? Ini adalah paku pakis. Buah rotan, rebung. Okey. Kita tengok seterusnya. Kita tadi cerita pasal tumbuhan kan. Okey, seterusnya haiwan pula. Okey, minta maaf ni ada sambungan sebenarnya kan. Haiwan ni ada dekat muka surat sini. Di sungai atau kali terdapat sumber makanan yang mudah
aktiviti. Sekarang nak cerita pasal haiwan lah. Maksudnya tapak penginapan tu kalau boleh seeloknya dekatlah dengan sungai dan kali. Sebab apa? Sebab haiwan cari air dekat sungai ataukah kali. Okey, kita tengok sini. Haiwan akan pergi sungai untuk minum. Sampai itu, hidupan yang hidup dalam sungai juga banyak. Seperti ikan dan siput sungai. Hal kecil juga mudah ditangkap dan tidak mengancam keselamatan manusia. Terdapat berbagai cara untuk menangkap haiwan ini seperti memancing, menyumpit dan menjerat. Okey, so tutup. Okey. Seterusnya, okey, dah habis cerita pasal tadi kita cerita pasal apa? Kita kena pilih tapak yang sesuai. Kan? Apa ciri-ciri tapak yang sesuai? Kena sepatutnya tempat perlindungan reka ganti boleh didirikan kat situ. Lepas tu kena ada sumber air, kena ada sumber makanan. Sumber makanan pun kita dah tengok. Haiwan apa yang boleh, haiwan yang boleh dimakan, tumbuhan apa yang boleh dimakan. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan api. Kenapa banyak cerita pasal api? Sebab api digunakan sebagai isyarat untuk memberitahu kepada orang lain tentang kedudukan kita, kedudukan survivor, orang dalam yang tengah melaksanakan aktiviti hidup lah semasa dalam hutan. Okey, api ni ada pelbagai fungsi, antaranya pemanas badan dan untuk mengelak daripada binatang buas datang ke tempat perlindungan kita. Okey, so ini adalah kepentingan api. Kita nampak tak kat situ kepentingan api? Okey, api untuk memasak, untuk memanaskan badan. Tak boleh pula. Untuk memanaskan badan, untuk menghalau haiwan. Okey, jenis-jenis kayu untuk menghidupkan api. Ada 3 jenis kayu. Okey, ranting kayu. Ranting kayu untuk nyalakan api, benda pertama kita buat kena guna ranting kayu. Sebab apa ranting? Kenapa tak guna kayu besar? Sebab ranting kan dia kecil-kecil dan dia nipis. So, api senang hidup. Okey, senang merebak kalau guna ranting kayu. Okey, kayu lambat bakar. Kayu yang menghasilkan bara untuk memanggang. Okey, 3 jenis kayu ingat. Okey, kayu lambat bakar, kayu cepat bakar. Antum kena ingatlah 3 jenis kayu ni. Ranting kayu, kayu lambat bakar, kayu cepat bakar. Kayu lambat bakar untuk hasilkan bara. Kita tak nak api sangat, kita nak bara untuk panggang. Macam sate kan? Antum panggang sate guna kayu lambat bakar. Kalau nak guna kayu lambat bakar. Okey, kayu cepat bakar, kayu yang terbakar dengan kuat. Yang mudah terbakar lah. Jadi, tapak untuk menyalakan api mestilah jauh dari kemah dan pokok. Jauh dari kemah dan pokok. Kalau ada kemah macam nak buat reka ganti. Pokok pula, kalau ada pokok banyak susah lah kan. Tempat tu tak rata. Kering. Okey. Dilindungi dengan batu, kayu atau tanah supaya apinya tidak merebak ke tempat lain. Kalau ada kemah pula tadi. Jauh dari kemah. Sebab kalau dekat dengan kemah pun bahaya juga kan. Kering, dilindungi dengan batu, kayu atau tanah supaya apinya tidak merebak ke tempat lain. Okey. Sekarang ni kita tengok ke bahagian yang terakhir, panduan menghidupkan api. Api ni ada dua cara untuk hidupkan. Yang pertama nama dia TP, yang kedua nama dia bersilang. Okey. Keterangan lanjut antum kena baca ciri-ciri jenis TP dan wigam. Ustazah boleh tunjukkan gambar. Sepatutnya ni bukan slide. Okey. Ini adalah cara TP dengan bersilang. Okey. Tengoklah cara-cara dia tu. Dia mula-mula tak daun ke bahan bakar dekat tengah. Lepas tu dia condongkan api. Tutup ke tengah kan. Lepas tu dia hidupkan api. Dia paling sesuai dan mudah digunakan. Okey. Tetapi sukar untuk didirikan kerana perlu susun dan seimbangkan kayu. Dia kena kayu yang sama saiz kalau boleh kan, supaya dia boleh berdiri macam tu. Okey, yang kedua ni adalah yang bersilang. Yang bersilang ni kalau antum tengok, mula-mula dia susun 2 batang kayu selari. Lepas tu dia susun yang atas bersilang. Lepas tu dia letak
ranting-ranting dekat dalam tu. Lepas tu dihidupkan api. Senang dan mudah didirikan kerana ia sangat stabil. Apabila terbakar, api hanya membakar bahagian dalam. Okey, faham dan jelas? Okey, untuk tajuk ikhtiar hidup ni, insya-Allah sampai di sini sahaja. Antum perlu belajar. Jadi Ustazah nak pesan antum supaya buat latihan dalam buku aktiviti berkaitan dengan ikhtiar hidup sampai habis. Siapa yang tak ada buku? Memang ramai yang tak ada buku sebab dah hantar. Jadi yang tak ada buku tu, Ustazah akan snap gambar. Okay, snap gambar latihan tu dan Ustazah akan bagi melalui Google Classroom. Antum boleh print dan boleh buat dan hantar semula pada Ustazah. Okay, naik sekolah nanti. Okay, insyaAllah sampai di situ saja untuk pembelajaran kali ini. Ustazah mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa. Okey, puasa juga. Tapi kerja sekolah jangan lupa siapkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.